Bergurau merupakan satu perkara biasa dalam kehidupan manusia. Ia sudah menjadi warna-warni dalam kehidupan seseorang dengan gurauan-gurauan sama ada bersama adik-beradik, kawan-kawan ataupun sesiapa sahaja bertujuan mahu menceriakan suasana. Walau bagaimanapun, haruslah kita ketahui bahawa Islam sebenarnya ada menyediakan garis panduan yang lengkap dalam perbuatan bergurau senda. Dengan erti kata yang lain, terdapat beberapa garis panduan atau kriteria yang perlu diteliti terlebih dahulu sebelum bergurau dalam Islam. Sikap bergurau atau berjenaka adalah fitrah kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah. Islam tidak melarang perbuatan ini selama mana tujuannya adalah kebaikan yang diiktiraf syarak dan tidak melanggar etika-etika yang telah ditetapkan. Adakah solat boleh dibuat gurauan, bahan ketawa atau jenaka? Berdasarkan situasi ini, Islam melarang kita bergurau dalam mempermainkan agama dan membuat sesuatu lawak yang mempunyai kaitan dengan ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan agama Islam itu sendiri. InsyaAllah saya akan menjalankan beberapa tumbuhan mengenai gurau dalam Islam lah. Jadi saya nak minta untuk Ustaz Ali perkenalkan sedikit pasal ini. Baik, saya Muhammad Ali bin Muhammad Yusof, pensyarah daripada Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian Kontemporer Islam. Maksudnya kalau kita ikut ajaran Islam ni, manusia dia tidak akan terasa lah. Kalau contohnya hari ini kita kadang bersenda gurau tapi tidak mengikut adat Islam, maka kita akan bersenda gurau dalam bentuk yang menyentuh sensitiviti orang lain kan. Kadang tu dalam bentuk kita bersenda gurau dalam perkara yang mungkar, kita bersenda gurau dalam perkara yang berbohong, menipu dan sebagainya. Jadi bila ada etika-etika seperti ini, maka bersenda gurau yang asalnya nak bersenda gurau, tapi bila melibatkan perkara-perkara yang manusia tak suka, sensitif, menyebabkan pergaduhan di antara dua orang manusia. Tapi bila kita ikut garis panduan yang dibuat oleh Islam itu, maka secara automatik dia akan menjagalah hubungan tersebut. Batas-batas tu akan terjaga di antara dua orang manusia tadi. Contohnya kalau kita bersenda gurau dengan kawan-kawan, sebagaimana Rasulullah bersenda gurau dengan sahabat-sahabat dia kan. Dia sekali itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kamu ni suka bersenda gurau," maksudnya bergurau lah dengan sahabat-sahabat. Rasulullah kata, "Walakinnani la aqul illa haqqan." Tetapi walaupun aku bersenda gurau, tetapi aku tidak berkata kecuali perkara yang betul je. Perkara yang benar saja. Itu etika. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak melukakan perasaan orang lain sebab kita hanya bercakap benar. Kemudian kita tidak mengaibkan siapa-siapa sebab dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum kan. Maksudnya wahai orang yang beriman, janganlah kamu mempersedakan satu golongan berbanding dengan satu golongan yang lain. Sebab kemungkinan kamu mempersedakan orang itu lebih baik daripada kamu tanpa kamu sedari. So di situ sebenarnya etika-etika tu yang kita Bukan tidak menghalanglah kita untuk berlawak jenaka, tapi dia ada sempadan dia. Dia ada sempadan. Dan sempadan itu bila kita ikut, itulah yang akan menyebabkan senda gurau kita itu tidak melukai orang lain, malah senda gurau itu boleh mengeratkan hubungan sesama kita. Maksudnya niat senda gurau itu memang betul-betul senda gurau lah. Dan senda gurau yang memberi, sebab dalam Islam ni dia nak kita walaupun dalam tidak serius tetapi ada manfaatnya. Ada hikmahnya kan. Ada hikmah, ada manfaatnya. Bukan maksudnya satu benda yang sia-sia lah. Berdasarkan temuraman bersama Ustaz Muhammad Ali, dapat disimpulkan bahawa bergurau merupakan satu fitrah manusia yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada setiap hamba-Nya. Memang fitrah seorang manusia suka bergurau senda kerana manusia tidak boleh terlalu serius sepanjang masa. Maka bergurau senda itu tidak menjadi satu larangan dalam Islam jika memenuhi syarat dan etikanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW turut bergurau senda bersama sahabat dan isterinya Aisyah. Secara dasarnya, hukum bergurau adalah harus selagi mana mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti bergurau yang benar dan tidak menipu, tidak mempersendakan dan menaibkan, tidak menjatuhkan maruah dan tidak melampaui batas antara keluarga. Kebaikan mengikut adab atau etika bergurau dalam Islam adalah dapat mengeratkan hubungan sesama manusia
akidah dipelihara, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat terpelihara. Jika manusia tidak mengikuti panduan yang ditetapkan, maka ianya dapat memberi implikasi negatif seperti dibenci dan dimurkai Allah, permusuh-musuhan sesama manusia, membawa kepada krisis yang lebih serius dan dibenci oleh masyarakat dan kenalan. Cara memperbaiki jika terlebih batas dalam bergurau adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah, membetulkan akidah semula dan bertaubat. Terdapat cara yang betul ketika bergurau dengan manusia, iaitu gurauan yang tidak melampaui batas, tidak menyentuh isu-isu sensitif, tidak menjatuhkan maruah dan mengaibkan seseorang, dan tidak mempersendakan bentuk badan atau fizikal seseorang sehingga memberi kesan mental kesan buruk terhadap mental mereka. Rasulullah SAW juga bergurau dengan kanak-kanak untuk menggembirakan mereka. Daripada Mahmud bin Arabi radhiyallahu anhu, aku ingat lagi sewaktu umurku 5 tahun, Nabi SAW pernah menghirup air pada gayung menggunakan mulutnya lalu menghembuskannya ke mukaku. Menurut riwayat Al-Bukhari, Imam Syahabuddin Al-Khastalani dalam Isya' As-Sari di Syarh Sahih Al-Bukhari pernah berkata, perbuatan Nabi SAW itu adalah bertujuan untuk bergurau atau tabrik, mendatangkan keberkatan kepadanya Mahmud seperti mana baginda SAW selalu melakukannya dengan anak-anak sahabat. Dari hadis tersebut, kita dapat melihat bahawa Nabi Muhammad SAW juga suka untuk bergurau senda. Islam tidak pernah melarang manusia untuk bergurau dan berjenaka kerana ia adalah fitrah dalam kehidupan manusia selagi mana tidak melanggar batas-batas syarak. Daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita tua bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga." Maka jawab Rasulullah, "Wahai Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak masuk ke dalamnya orang tua." Perawi menyatakan, wanita itu lantas berpaling dan menangis lalu baginda SAW meminta kepada para sahabat, maksudnya, kalian beritahulah wanita itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam keadaan tua kerana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara, iaitu yang tidak pernah disentuh, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37. Riwayat Al-Tirmizi. Ia memberikan pengajaran tentang betapa pentingnya memahami konsep syurga dan bahawa syurga adalah tempat yang suci dan suci dari kesia-siaan dan kelalaian. Dalam Islam, bergurau boleh dilakukan selagi tidak melanggar batas-batas agama, adab dan moral. Dalam konteks ini, orang Islam disarankan untuk tidak bergurau secara berlebihan sehingga ia menjadi merendahkan agama dan nilai-nilai moral. Namun, hadis ini menunjukkan bahawa Islam memandang serius terhadap kehidupan di akhirat dan kepentingannya bagi setiap Muslim. Oleh itu, walaupun bergurau dalam Islam diperbolehkan, kita perlu memastikan bahawa kita menghormati dan memahami konsep syurga dan akhirat dan tidak mengambilnya dengan mudah. Kita harus mengingat bahawa syurga adalah tujuan utama kita sebagai umat Islam dan kita harus berusaha untuk beribadah dengan tekun dan bertindak dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak iaitu dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk, iaitu larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruk sebutan nama fasik iaitu kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat iaitu daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ayat Quran ini menunjukkan pentingnya menghindari merendahkan atau mencela orang lain, baik dengan kata-kata atau tindakan, termasuk di dalamnya bergurau dengan cara yang tidak harus dan menyakitkan hati orang lain. Bergurau seharusnya dilakukan dengan etika yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Oleh kerana itu, ketika bergurau atau berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita memperhatikan etika berkomunikasi dan menjaga kehormatan serta martabat orang lain. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya tindakan yang tidak senonoh atau merendahkan orang lain dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 70 yang bermaksud, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Ditegaskan bahawa segala perbuatan, percakapan, gaya dan bentuk persembahan semasa berlawak adalah dilarang sama sekali jika ia mempunyai unsur mempermainkan agama Islam. Perkara ini pasti akan mencemarkan nama baik Islam itu sendiri. Okay, baik.
Soalan pertama, wajarkah kesalahan gurauan mempersedakan agama seperti menghina Nabi Muhammad dikekang oleh pihak kerajaan melalui undang-undang? Okey, pendapat saya, kerajaan sepatutnya mengambil tegasan tindakan undang-undang terhadap golongan ni, kerana agama Islam ni agama suci lah. Memang kalau gambaran pula Malaysia ni agama dia Agama rasmi. agama Islam. Ya, jadi kita nak ambil pendekatan memang sepatutnya dikenakan tindakan undang-undang ke atas mereka. Okey. Untuk soalan yang kedua, adakah anda berasa pernah berada di situasi anda menjadi bahan gurauan dan ia memberi impak dalam kehidupan seharian? Seperti contoh dalam kelas kita dijadikan bahan gurauan. Pernahkah anda menjadi? Saya sebagai manusia yang biasa, pernah sekali saya dijadikan bahan gurauan oleh rakan-rakan sekelas saya. Adakah yang memberi kesan kepada saya? Bagi saya, ia menjadikan bahan gurauan, bahan senda oleh orang lain akan membuatkan kita berasa sedikit down. Walaupun sabar adalah last option kita, tapi sedikit sebanyak ia akan membuatkan kita rasa macam kurang selesa. Jadi mental breakdown sikit lah. Allah. Okey, bertambah lagi kalau jadi bahan gurauan tu. Okey. Soalan yang kelima, social eksperimen atau prank yang keterlaluan sering dilakukan oleh para TikToker untuk meraih penggunaan yang banyak. So pada pendapat anda, apakah perbuatan tersebut dikira sebagai gurauan yang mengaibkan manusia? Bagi saya itu gurauan yang mengaibkan lah. Sebab sekarang ni ramai sangat yang buat prank, social eksperimen. Ada juga yang buat social eksperimen untuk kebaikan yang macam tu okey lah, tak ada pun memberi aib pada seseorang individu. Tapi kalau yang membawa prank yang macam sampai boleh bawa gaduh ke, macam tu tak okey lah sebenarnya. Kalau boleh sebelum nak buat something tu fikir dulu. Sebab kita kan ada akal untuk fikir kan. So better fikir dulu sebelum buat something. Soalan yang terakhir, apakah batasan dan limitasi dalam bergurau yang anda tahu, terutamanya bergurau dalam berlainan jantina? Okey, bagi kita Islam, untuk berlainan jantina, bagi saya kita tak boleh duduk di tempat yang gelap, kena sentiasa menutup aurat. Menutup aurat ni bukannya macam semata-mata untuk protect diri je, tapi macam tunjukkan kita ni sopan, ajar diri sebagai seorang perempuan. Lelaki juga kena tutup aurat juga. Lepas tu pergaulan macam bersentuhan, macam benda tu boleh mendatangkan fitnah. And kita kan jaga kita punya jati diri sebagai seorang perempuan ataupun lelaki sebelum berkahwin. Untuk bersentuhan tu kita tak elok. Terima kasih atas kesudian Cik untuk bantu kami dalam peluang ini. Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh keempat-empat pelajar Universiti Malaysia Terengganu iaitu UMT, didapati bahawa penglibatan pihak kerajaan dalam mencegah gurauan yang berlebihan melalui penggunaan undang-undang sangatlah wajar, tambahan ianya melibatkan isu keagamaan seperti menghina Nabi Muhammad SAW. Selain itu, gurauan senda ini benar memberi kesan negatif terutamanya kesihatan mental dan fizikal. Dua orang pelajar UMT mengatakan mereka berputus asa dan menjadi diam selepas menjadi bahan gurauan oleh kenalan mereka. Kebanyakan kegiatan prank ini dilakukan bagi meraih tontonan yang tinggi di media sosial. Maka perkara ini dianggap membuka aib mangsa yang telah dijadikan objek prank tersebut. Tetapi, social experiment pula dikatakan banyak dilakukan untuk memberi kesedaran ataupun contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Sebagai contoh, social experiment yang menolong orang tua melintas jalan berseorangan. Akhir sekali, gurauan senda ini semestinya mempunyai batas dan limitasinya, seperti berfikir sebelum mengeluarkan kata-kata, tidak menyentuh isu sensitif dan tidak bersentuhan maupun memakai pakaian yang kurang sopan di hadapan orang bukan mahram.